Well, saya rasakan tak ada orang yang tak suka nak dapatkan kulit yang licin. Dan tak ada orang yang suka nak dapat bumpy skin. Bumpy skin ni macam kulit yang macam gedeng-gedeng, naik turun macam tu lah kan. Jadi nak tahu macam mana nak elakkan skin jadi terlalu bumpy-bumpy dan nak dapatkan kulit yang lebih licin, tonton video ini. Hi glowy girls, hi glowy guys. So kita bincang pasal bumpy skin ya. Bumpy skin ni senang ceritanya adalah merujuk kepada kulit yang tak rata sangat, ya, tak licin sangat, tak lembut sangat, tak smooth lah, tak smooth. Bumpy tu lawan dia smooth lah ya. So tekstur kulit yang bumpy ni sebenarnya dia melibatkan beberapa keadaan pada kulit muka. Liang pori besar-besar, ya, tompok-tompok ataupun permukaan tekstur kulit yang kasar, ya, dan apa je lah yang menyebabkan kulit tu nampak kusam, nampak macam tak licin. Bila sebut licin bukan macam licin macam pinggan, jangan, ya, tak sama macam tu. So kalau kulit kita ni mudah ataupun anda punya kulit ni adalah kategori kulit yang mudah jadi tak rata, ya, apakah sebenarnya sebabnya? Itu persoalan dia. So number one, anda kena faham kulit muka kita ni terletak pada lokasi paling tinggi yang menerima paling banyak pendedahan daripada persekitaran. So if anything goes to your body, it hit your face first. Kalau orang yang bertudung pakai pakaian yang bertutup macam kita wanita ni kan, so dia palinglah tak pergi dekat badan ataupun bahagian yang lain. So muka ni akan kena dahulu. So satu lagi adalah yang biasa berlaku, anda juga mungkin boleh tengok kulit yang bumpy ni juga melibatkan perubahan warna. So kita boleh nampak kalau kulit tu tak rata, dia ada juga nampak macam dari jauh ataupun kalau taklah jauh sangat, kita nampak macam kulit tu ada kawasan gelap, kawasan cerah, kawasan gelap. So ataupun kemerah-merahan tompok-tompokan yang biasanya akan datang bersama dengan yang bumpy skin ni, ataupun juga boleh berlaku pada orang yang ada hyperpigmentation lah, ataupun jeragat. So kulit tak sekata, toner tak sekata, bumpy skin ni dia seiring. Kalau kita nak settlekan masalah bumpy skin, let's go back to the cause. Kita kena faham apakah faktor penyebab bumpy skin. So penyebab pertama, pengumpulan sel kulit mati, ya. Dr. Anna Guanche, a board certified dermatologist dari Los Angeles, berkata bahawa pengumpulan sel kulit mati dan juga kerengsaan yang berulang-ulang berlaku pada kulit ini boleh menjejaskan tekstur dan juga keterampilan kulit, penampilan kulit tu. Kulit pun ada image tau, ya. Dan sel-sel kulit baru, kalau sel kulit mati ni kan, dia berlaku macam mana tau. Dia sebenarnya proses mula jadi. Sel kulit baru dihasilkan pada dasar kulit. So bila sel kulit baru ni dihasilkan pada dasar kulit, secara semula jadi dia akan bergerak untuk sampai ke permukaan kulit. Jadi sel pada permukaan kulit tu lama-kelamaan pun jadi sel kulit yang matang, yang pada asalnya pun sebenarnya dihasilkan pada dasar kulit tau. So dia jadi sel kulit matang, lama-lama jadi sel kulit mati. So ada satu proses dinamakan proses desquamation. Desquamation ni proses penanggalan semula jadi sel kulit mati, ya. Sel kulit mati ni memang dia akan boleh tanggal dengan sendiri, natural exfoliation, kerana dia perlu digantikan dengan sel kulit yang baru. Cumanya proses ni boleh jadi perlahan atau proses ni boleh jadi terganggu, menyebabkan sel kulit mati berkumpul ke atas permukaan kulit. So bila dia berkumpul ke atas kulit, apa yang kita nampak adalah permukaan kulit yang nampak lebih tua, nampak tak cantik, nampak bumpy skin lah. Itu faktor pertama. Faktor kedua ada bumpy skin adalah hydration, kekurangan kelembapan ataupun penghidratan boleh menyebabkan kulit jadi kasar dan kering. Kulit yang kasar dan kering, apa jadi dia? Nampak dia bumpy skin. So kena ingat ya, tanpa hydration atau kelembapan yang mencukupi, mana-mana jenis kulit boleh alami kekeringan. So sifat kulit ni dia memang nak kena sentiasa lembab tau. Itu memang sifat semula jadi kulit. Kalau kulit tak lembab, ya, tak cukup lembab, satu masalah yang boleh berlaku adalah sesuatu yang dipanggil transepidermal water loss, iaitu proses kehilangan air daripada dalam kulit. Air dari dalam kulit tersejat keluar. Itu adalah sesuatu yang sangat tak bagus. Bila TEWL, transepidermal water loss ini berlaku, ya, mulalah banyak masalah-masalah lain akan muncul. Dia bukan setakat bumpy skin, ya. Kalau kita nampak bumpy skin, kita tak buat sesuatu tu, ya, dia akan bawa pada masalah yang lebih teruk, rantaian masalah yang
banyak sangat, seperti breakout, boleh eczema, boleh kulit jadi sensitif, kemerahan, jeragat. That is the reason why. Once you know you have bumpy skin, then you need to take care of your skin supaya perkara ini tidak boleh dikawal, tidak akan jadi lebih teruk. So kehilangan air tak jadi ataupun sangat-sangat kurang dan hydration kulit terjaga. Barulah bumpy skin tu dia akan hilang dengan sendiri dia. Okey, so sebenarnya kalau kita nak ada tekstur kulit yang baik, kita perlu lakukan dua perkara ataupun ada dua teknik yang perlu diamalkan. Teknik pertama ni pencegahan. Maksudnya seawal yang mungkin, jangan tunggu sampai ada bumpy skin baru nak buat tau. Pencegahan ni senang ya. Anda tak ada masalah kulit, cuma nak elak ini situasi dia. So apa yang anda perlu buat adalah simple je, kekalkan rutin skincare yang asas. Pastikan anda membersih, melembap dan melindungi kulit dengan daripada sinar UV dengan memakai pelindung suria. Itu sangat penting sebab sinar UV ni kalau sampai pada kulit dia boleh rosakkan sel-sel kulit and can cause bumpy skin as well. Jangan lupa untuk lakukan exfoliation secara berkala, seminggu 2 ke 3 kali. Simple. Teknik kedua, kalau dah berlaku masalah bumpy skin. Kalau tadi yang pertama tu cegah, yang ni adalah untuk rawat ya. So you have to use bahan yang tertentu untuk tujuan ini. Cara rawat yang pertama, saya sangat mencadangkan if you have bumpy skin, anda guna bahan hidrasi. Bahan yang betul-betul boleh menghidratkan kulit anda dengan baik. Seperti yang paling saya suka, green tea dan digabungkan dengan allantoin, yang mana dia bukan setakat menghidratkan kulit, dia juga boleh soothing the skin ya. Green tea ni sebenarnya memang sangat bagus tau. Dia adalah antioksidan yang bagus. Dia ada sifat UV protectant, dia boleh melindungi kulit daripada sinar UV. Dia ada sifat anti-inflammatory, mengelakkan keradangan, anti-carcinogenic dan juga anti-microbial. So memang sangat banyak kebaikan green tea. Saya memang antara peminat green tea, nak minum pun suka, nak letak kat muka pun suka, tapi bukan ambil yang green tea tengah minum makan sushi tu siram kat muka. Bukan macam tu ya. So penggunaan bahan-bahan yang saya sebut ni, green tea, allantoin ni memang sangat membantu untuk mengurangkan masalah-masalah kulit, pada masa yang sama meningkatkan hydration kulit supaya bumpy skin jadi berkurang. So macam mana nak dapat? Saya nak cadangkan yang ini. Yang ini saya guna dan I really like it. Saya pernah guna banyak edition green tea product, and this one datang dalam bentuk toner. This is green tea fresh toner. Green tea fresh toner daripada Isntree. What I like also about it adalah dia boleh membantu mengawal penghasilan minyak yang berlebihan pada kulit berminyak macam saya. So bila minyak berlebihan tu terkawal, dia seimbanglah dengan kelembapan, jadi kulit kekal lembap, bumpy skin kurang. Cara kedua untuk rawat bumpy skin tak lain tak bukan adalah dengan cara exfoliation. Now konsep dia begini you have to exfoliate gently but find effective exfoliator. Maksudnya kena exfoliate tu cari bahan yang lembut-lembut je, tapi kita nak yang efektif. Kenapa kena exfoliate? Tadi saya sebutkan salah satu faktor penyebab tu sel kulit mati, dan sel kulit mati ni juga dia boleh menyumbat pori-pori and cause that bumpy skin sebenarnya. So exfoliation sangat membantu untuk meleraikan sumbatan ini dan menyebabkan bumpy skin tu tak berlaku. So apa bahan yang boleh masuk dalam pori-pori untuk leraikan? Tak lain tak bukan BHA lah. Tapi BHA yang baik memang boleh masuk ke liang pori-pori, tapi BHA yang baik juga perlu ada bahan lain yang digabung bersama dengannya dalam satu produk yang sama. So contohnya, saya cadangkan cari BHA yang ada dalam bentuk toner yang sekali dengan ada di dalamnya bahan yang bersifat melembapkan. Contoh hyaluronic acid, sodium hyaluronate. Sebenarnya sodium hyaluronate. Sodium hyaluronate ni dengan hyaluronic acid ni dia macam sepupu. Saiz molekul je sahaja yang berbeza, tapi sifat dia sama untuk melembapkan kulit. Memang sangat berkesan kalau gabung dengan BHA, apatah lagi kalau ada bahan-bahan yang lebih kita panggil special sikit, macam chestnut, sebab ni boleh membantu, gabungan ni boleh membantu mengurangkan bumpy skin, menjadikan kulit lebih rata sebab dia exfoliate on the surface and also inside the pori-pori. So pada masa yang sama kulit kekal lembap. Ada tak produk yang ada semua bahan yang saya sebutkan ini? Adalah. Tak ada, kalau tak ada tak sebut. Ini dia. This one adalah chestnut ya. BHA 2% clear liquid. Ini toner ya, dia macam toner. So ini memang boleh bantu remove dead skin cell
dia boleh balance back your skin punya minyak, kandungan minyak dan hydration, soothe the skin, soothing the skin, dan juga dia menjadikan tona kulit tak sekata. Bumpy skin hilang, tona kulit tak sekata. Very good. But you do not want to use this every day untuk permulaan sebab dia ada 2% BHA. So you want to use it berkala seminggu 2 ke 3 kali. Ramai orang mungkin tak terfikir cara ketiga yang saya sebutkan ini adalah menggunakan sunscreen. Pakai pelindung suria memang boleh merawat bumpy skin tau. Yes. Sebab kalau dah ada bumpy skin terkena sinar UV, dia akan jadi lebih teruk. Sebab tu kena pakai pelindung suria, and most people they like to use sunscreen jenis chemical kerana dia tak ada white cast. Sebabnya kalau pakai sunscreen yang buat muka jadi kelabu putih-putih tu, some people just don't like it. Itu akan menyebabkan mereka kurang motivasi untuk pakai sunscreen. So, what kind of sunscreen yang ada ciri-ciri ini? Ini dia. This one adalah hyaluronic acid watery sun gel. It's really watery, it's milky dan dia berair. Dia tidak melekit-lekit. Saya sangat suka. Dia ada gel texture, milky gel I will call it. Tak ada white cast, very light on the face. So apa yang bagus juga, selain daripada mengandungi dia adalah sunscreen, dia juga mengandungi bahan seperti niacinamide which is antioxidant, anti-inflammatory. Ada pelbagai size hyaluronic acid di dalam ini, ada Centella asiatica dan sangat hydrating macam saya sebut tadi. Sebab dekat sini dia tulis tau 8 types of hyaluronic acid. One of sunscreen yang saya immediately pakai dan ada first impression yang bagus, this one really good, sangat melembabkan. So you should consistently use sunscreen yang anda enjoy pakai. Macam ni, when you enjoy using the product, you will use it consistently. I really enjoy this and I hope you too. Senang tak nak pulihkan bumpy skin? Senang je sebenarnya. Dan kena cari produk yang ada bahan yang betul. Macam saya sebut tadi, kena ada produk yang untuk hydrate kulit, tanggalkan sel kulit mati and protect your skin from the sun. Sebab apa yang kita nak elakkan adalah dryness, kita nak elakkan kulit kita macam ada rantaian masalah yang lain. So basically dia tak susah, cuma dia nak mencari bahan yang betul untuk jenis kulit anda. So dengan penjagaan kulit yang konsisten, itu keyword dia, insyaAllah bumpy skin boleh dielakkan, boleh juga dirawat. Dan paling penting kalau dia dah tak ada, dia perlu konsisten juga pakai skincare untuk cegah. Okay, see you next time. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.